Istimewa hujung minggu di MSI, Sabtu 10 September. Masih dalam mood cuti sekolah? Apa kata kita isikan masa lapang dengan aktiviti melukis yang bagus untuk memupuk kemahiran seni dan kreativiti kanak-kanak. Sambil itu, jom melukis beramai-ramai di River of Life Kuala Lumpur. Dan bersama penyanyi Tika Nasir dengan lagunya Bicara Menanti. Yeay, 10 September 2022 kembali bertemankan kami berdua pada hari ini di Malaysia. Hari ini sangat istimewa, hari Sabtu hujung minggu. Apa khabar semua? Hanif Mison dan juga Dayah Bakar bersama dengan anda. Jadi pagi ini saya rasa ibu bapa lebih ceria daripada biasa. Kenapa dengan mak bapak ni? Sebab kita sebenarnya cuti sekolah. Bila cuti sekolah ni bukan anak-anak je happy. Ibu bapa pun sama happy lah. Waktu-waktu ni lah rasa macam nak pergi mana ya cuti sekolah ni? Apa aktiviti yang boleh dibuat? Jadi nak tanyalah semua ni ada dekat rumah ke? Ataupun mungkin ada di luar sebab ada juga yang tengok melalui Facebook Live kita. Itu Malaysia hari ini. Jadi kami nak anda semua juga rajin-rajin kongsikan dengan kami ke mana nak pergi, apa aktiviti nak buat sebab hari ini Dayah dengan Hanif kita bukan berdua je kat studio ni. Ramai. Betul comel-comel semuanya. Dan datang dari jauh pun ada. Ada yang siap ajar mengajar-ngajar kita tadi. Rahsia kan? Dari kecil lagi dah ajar kita ni. Inilah yang akan kita bawakan kepada anda, kemeriahan adik-adik yang kami bawakan di studio pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan aktiviti, hobi mereka melukis kabarnya. Dan bayangkan Dayah, hasil-hasil lukisan mereka ni sebenarnya lagi gempak daripada apa yang kita boleh buat. Saya percaya tu. Saya percaya benda yang sama. Sebab Hanif ternyata kita pun dah mengaku kita berdua tiada bakat seni melukis ataupun mewarna. Saya kalau lukis kambing jadi rimau. Bahaya. Itu bahaya. Saya tak nak tanya dapat berapa seni sebab saya pun lebih kurang je. Jangan tanya. Okey tuan, tren yang menarik akan kami bawakan sepanjang 1 jam siaran pada hari ini dan banyak lagi perkongsian yang menarik yang akan kita kongsikan. Tapi kita nak mulakan seperti biasa, tanggungjawab kita adalah berkenaan dengan keadaan cuaca di sekitar Malaysia pada ketika ini daripada Met Malaysia yang dikongsikan. Dan ini dia Dayah, macam yang kita boleh lihatkan di Semenanjung terutamanya rata-ratanya hujan kecuali di Pulau Pinang lah yang dijangka pada hari ini. Di mana saya baru balik dari Pulau Pinang. Macam mana cuaca sana? Alhamdulillah semalam memang sangat baik cuaca. Semua orang pun tak sangka macam baik cuaca. Tapi memang dijangkakan hujung minggu di sebenarnya lagi-lagi di bahagian utara. Iaitu cuaca tidak berapa baik. Iaitu hujan, ribut dan sebagainya. Tetapi kita just ambil langkah berjaga-jaga untuk rancang perjalanan. Ya, betul. Maksudnya nanti awak boleh semua tengoklah di bahagian interaksi di Met Malaysia ini. Dan ini amarannya di sebelah pagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga. Ada beberapa tempat yang di kawasan pantai terutamanya dilaporkan akan hujan. Di Perak juga, di Pulau Pinang. Manakala di sebelah petang dan juga malam anda semua boleh dapatkan informasi lanjut di metmalaysia.my dan itulah yang kita kongsikan pada hari ini. Bukan apa, kita sediakan payung sebelum hujan. Dan langkah keselamatan. Saya tahu ramai ingin ke pantai kan cuti sekolah. Nak mandi laut dan sebagainya, pergi ke sungai. Maksudnya lebih berhati-hati. Sebab cuaca kita tak berjangka kan? Betul. Okey, kita nak teruskan juga perkongsian ini antara yang dibicarakan, yang dikongsikan di seluruh dunia pada ketika ini dengan kemangkatan Ratu Elizabeth II dan seperti yang telah pun ramai sekali saya percaya dah tonton video tersebutlah, Operation London Bridge kan. Ini yang akan dilakukan oleh United Kingdom apabila mereka akan berkabung 10 hari secara rasminya kerana kemangkatan Ratu Elizabeth II. Dan dikatakan juga banyak aktiviti termasuk dengan sidang parlimen telah ditangguhkan dan katanya nanti akan ada satu sidang khas untuk memberi penghormatan kepada mendiang ratu sehingga 10 malam waktu tempatan. Jadi kalau kita ikutkan memang pelbagai perubahan yang bakal kita saksikan. Betul, sangat-sangat dan prosesnya panjang kita akan perhatikan dari semasa ke semasa. Okey, selain daripada itu juga yang telah pun dimaklumkan secara rasminya adalah berkaitan dengan King Charles yang akan diisytiharkan sebagai raja di Istana St. James pada hari inilah, hari Sabtu. Ya, di United Kingdom secara rasmi kita juga akan menyaksikan upacara ini, istiadat pertabalan ini juga
yang akan dilaporkan oleh media seluruh dunia. Baik, kalau kita ikutkan ini adalah antara video yang dikongsikan di mana Raja Charles keluar berjumpa dengan orang ramai semasa pengangkatan Queen Elizabeth II. Dan bersama dengan Camilla juga kalau kita lihatkan di skrin sekarang. Dan pastinya satu dunia pelbagai pendapat yang diberikan sebab kita pun tahu macam mana Queen Elizabeth kira lama katanya 15 Prime Minister. Betul. Di depan mata beliau. Ya, 70 tahun juga pemerintahannya dan juga telah pun melalui pelbagai zamanlah peredaran fasa zaman dan pada tahun ini telah pun mangkat. Okey, dan seterusnya juga satu pengumuman juga daripada pihak Diraja Britain mengatakan bahawa Raja Charles menamakan William dan juga Kate sebagai putera dan puteri Wales. Okey, ini yang menariknya sebab kalau kita melihat kepada konsep pemerintahan mereka dengan menamakan keluarga ataupun kerabat-kerabat diraja juga. Ini yang dinamakan secara rasminya. Kita dengar sedikit mungkin. Dengarkan berkenaan dengan pengumuman ini. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly kalau kita boleh dengarkan itu antara keratan daripada video itu. Selain daripada ucapan terima kasih kepada Queen Elizabeth sendiri, katanya sebagai seorang ibu yang sangat penyayang dan tentunya juga untuk mengisytiharkan anak sendiri iaitu Prince William dan juga Kate Middleton kalau kita lihatkan di sini untuk menjadi putera dan juga puteri Wales. Kita akan dengar lagi berita-berita dan juga sambungan tentang perubahan besar yang berlaku ini. Jadi jangan risau, kita akan sentiasa update anda. Di Malaysia hari ini setiap hari ya. Okey, itu antara perkara yang kami kongsikan dan sekarang ni kita nak terbang ke Sarawak pula. Kabarnya ada pesta di sana. Pesta apa ni? Pesta benak di Sarawak. Ada kemeriahan yang nak dikongsikan dan untuk itu sebab kita berada di sini, kita tak boleh nak share sangatlah. Kita nak bersama dengan Asri Badrun yang berada di sana. Kita terbangkan ke Sarawak. Asri, kalau dah bersedia, macam mana sebenarnya keadaan pada pagi ini di sana Sarawak? Ya, Asri nampak sibuk tu ya? Assalamualaikum. Saya Bukan manusia di Negeri Aman Sarawak bagi menyaksikan atau turut sama-sama menyambut pesta benak di sini. Dan apa yang anda dapat lihat, ini masyarakat di sini pada awal ini sekarang baru saja selesai antara 5 bot ataupun untuk daripada banyak kalangan saya dapat tahu banyak 357 penyertaan daripada masyarakat kawasan. Dan apa yang anda nak tahu dari Negeri Aman juga adalah salah satu daripada kawasan Jandahan Tabuk dan musim untuk aktiviti banyak lagi antaranya makanan. Sampai sini makanan memang saya akan dibuat kita dapat tunjuk keaslian dan apa yang anda nak tahu benak itu apa dan sebagainya. Hanya dan Daya tahu tak benak apa. Asri, kita mungkin mengalami sedikit gangguan dari sudut audionya. Mungkin Asri boleh cakap dengan lebih rapat dengan mikrofon tersebut sebab kita dengar sayup-sayup saja. Tahulah dekat Sarawak kan. Dah tahu jugalah meriah kat belakang tu. Cuba silakan Asri. Okey, memang meriah sekarang ni. Saya nak kongsikan anda sedikitlah. Pesta benak ni apa sebenarnya? Masyarakat di sebenarnya nak tahu benih ini adalah ombak besar yang ketika air pasang dan di dunia terdapat 65 air pasang besar ataupun benak di seluruh dunia dah, dan daripadanya di Malaysia, khususnya di Sarawak ini tinggiannya boleh cecah 8 meter ketinggiannya dan lebih daripada saya kira. Dan ada banyak lagi acara di sini, antaranya regata iaitu lumba boat dan juga surfing, aktiviti meluncur. Oleh kerana ombak yang begitu tinggi, orang ramai di sini tidak melepaskan peluang untuk meluncur ombak di sini. Dan kalau Daya nak tahulah kan,
makanan dekat sini saya berani jamin kalau sampai sini memang rasa tak nak balik. Ya. Jangan macam tu. Awak kena balik, Asri. Asri mungkin boleh duduk setempat sebab kita nak dapatkan betul-betul audio awak ni, Asri. Sangat menarik sangat apa yang awak kongsikan. Sebab kita tak pernah tahu pun tentang Pesta Benak ni. Dan aktiviti yang dilakukan. Kalau tengok awak punya footage sekarang ni, macam wow, Hanif rasa nak pergi sekarang. Betul lah. Ini yang lawan regata ni, lumba ni. Maksudnya Hanif tak ikut. Memang berlaku setiap tahun ke macam mana, Asri? Memang berlaku setiap tahun dan kawasan ini sebenarnya memang kawasan masyarakat di Sarawak sekitarnya. Dan tiba saja musim ni orang memang mula meraja dan apa yang lebih menarik, masyarakat tiba di perkampungan jauh daripada sini. Kalau nak ikutkan perjalanan darat mengambil masa dalam 2 jam. Wow. Mereka bergerak ke sini seawal seminggu sebelumnya, dan membina rumah tempat acara-acara yang dianjurkan di sini. Hanya 16 acara dan antaranya macam saya cakapkan tadilah lumpur dan juga meluncur. Memang menarik dekat sini dan kalau apa yang akan nak saksikan nanti di siaran yang akan datang, saya nak bawakan kepada anda bahawa sungai ini menyatukan masyarakat di Sarawak. Bagaimana mereka hidup dengan sungai bukan sahaja sebagai keperluan utama, tetapi mereka memanfaatkan sungai sebagai sumber pendapatan dan okey. Memang saya berani jamin. Baik. Saya lihat jaminan Asri ni pun saya rasa yakin. Asri, terima kasih. Jaga diri kat sana. Ya, Asri. Nanti belanja kami visual awak main boat ya. Okey. Tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum. Okey. Baik, Sri, itu dia. Kita kalau boleh nak dapatkan lebih terang. Minta maaf sedikit ada masalah audio di situ. Tetapi apa yang kita dapat dengar daripada Asri tadi, memang ia adalah satu aktiviti yang paling dinantikan oleh mereka. Walaupun rumah jauh katanya, 2 jam. 2 jam. Tapi seminggu kena datang kan? Tapi sanggup nak join. Sebab 16 aktiviti katanya. Betul. Nanti Asri akan kongsikanlah huraikan satu persatu bingkisan tersebut di Malaysia hari ini. Nanti bawa balik ada buah tangan lah. Okey. Ada laporan tu semua. Okay, kita nak berteriak seketika selepas ni. Kabarnya Dayah nak melukis lawan dengan adik-adik tu kan? Saya tak berani cakap saya nak lawan. Kena tapi lawan. Saya akan lawan. Kena lawan. Okey, baik. Okey. Kalau macam tu semua tak boleh ke mana-mana. Sebab kita akan tengok bersama-sama Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar bersama-sama dengan adik melukis dan mewarna sempena cuti sekolah. Betul. Terus bersama kami Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Ya, sinilah Malaysia hari ini, hari Sabtu hujung minggu. Terus bersama dengan kami, saya Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar bersama dengan anda. Menariknya kami dipisahkan seketika, tapi walaupun nampak macam jauh tapi dekat je untuk kita kongsikan berkenaan dengan aktiviti ini. Ini aktiviti ataupun hobi ketika cuti sekolah, melukis. Seni, bakat yang mungkin terpendam ataupun yang boleh dipupuk, diajarkan, dan itulah tujuannya kami bawakan adik-adik yang kita kongsikan tadi dengan hasil mereka yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk itu perlulah dibimbing sebaik-baiknya. Dan kita nak perkenalkan bersama dengan adik-adik ini, pastinya ada cikgu-cikgunya kan. Jadi 2 cikgu yang kami bawakan khusus kepada anda, jauh dari Tanjung Malim mereka datang ni. Kita perkenalkan Cikgu Muhammad Firdaus Hasraf Hassan dan juga Cikgu Suraya Ismail. Kedua-duanya guru seni visual ya. Selamat datang. Selamat datang. Ya, sedondon kan. Ni bajulah ni ya. Seragamnya. Okey, cuti sekolah, melukis, macam mana sebenarnya aktiviti ini ataupun silibus ini diberikan kepada adik-adik kita ni, Cikgu? Seni lukis ni seperti mana yang kita tahu, dia merupakan satu kemahiran. Kemahiran yang perlu dilatih dan perlu dibimbing. Jadi kita melihat seni kreatif kanak-kanak ni menjadikan satu aktiviti yang bermanfaat di masa hadapan. Dia perlu dipupuk kerana ia melibatkan proses-proses perkembangan anak-anak itu sendiri. Sebab dalam fasa kanak-kanak, dia ada satu terma yang kita panggil sebagai usia emas. Usia emas kanak-kanak? Usia emas kanak-kanak ni sangat penting kerana kalau waktu ni ibu bapa terlepas, dia akan merefleksikan kepada perkembangan di masa hadapan. Jadi seni kreatif ni merupakan satu alat. Dia alat yang digunakan untuk memupuk kesedaran terhadap akhlak, insaniah, peribadi, literasi ataupun pembacaan, komunikasi dan sebagainya lah. Jadi kita melihat seni kreatif sebagai satu modul dalam pendidikan yang sangat penting untuk direfleksikan di dalam kehidupan lah. Okey.
Sebelum kita nak ke daya bakar, Cikgu Suraya sikit mungkin. Okey, seni kreatif tapi melukis ni secara spesifiknya bagaimana sangat membantu kepada murid-murid ataupun anak-anak ni, Cikgu? Yang kita tahu seni kreatif ni dia bukan sekadar di atas kertas lukisan sahaja. Okay. Kreatif ni dia subjektif. So kita boleh menggunakan elemen-elemen yang lain lah, bahan-bahan lain, iaitu kita tak sekadar melukis dekat atas kertas, kita boleh melukis di atas batu, kita boleh melukis di atas beg, kita boleh melukis atas kasut. Sebab kita pun memang pernah buat aktiviti yang melibatkan bahan-bahan semula jadi. So dekat situ kita boleh menambahkan kreativiti anak-anak ni. Bukan sekadar melukis sahaja. Okey, Cikgu, sambil kita bercakap ni, tadi saya nampak si Adam dah ke sana katanya. Jangan ke sini lama sangat, dia nak tunjuk lukisan dia dah. Ya, awak bersama dengan siapa ni? 4 anak didik ni? Saya bersama dengan anak cilik yang berbakat besar. Saya rasa sangat kecil di sini disebabkan diorang punya lukisan ni, kalau boleh saya tunjuklah sebenarnya cantik. Kita ada adik Adam dekat sini. Adam cakap hai. Hai. Kawan-kawan kat sekolah, bukan kat sekolah, kawan-kawan kat rumah semua kata, Adam masuk apa ni lah? TV. Adam bagi tahu, Adam lukis apa ni, Adam? Ikan. Ikan apa tu? Ikan todak je lah. Ikan todak. Sebenarnya kan kalau kakak tengok macam ikan buntal sebenarnya. Tapi nak tanya Adam, kenapa Adam pilih lukis ikan? Entah. Selain daripada ikan, suka lukis apa? Apa? Awak suka lukis apa lagi? Suka kucing? Pandai lukis kucing? Tak pandai ikan? Okey, tak apa. Kita tunjuk sikit. Ini dia lukisan ikan todak yang tidak rupa todak, tapi dia sebab ikan buntal. Saya rasa ikan todak dia Adam suka. Dia kata paling sedap nak sebut ikan todak. Nampak? Yang penting ada tampal-tampal. Ini kreatif style daripada lukis. Okey, awak sambung lagi. Sekejap lagi kakak datang, okey? Kakak tahu, bukan makcik tahu. Okay. Kita ada adik Haifa. Apa khabar? Baik. Okey, cakap hai juga kat kawan-kawan. Hai. Okey, adik Haifa, kalau tengok ni, kita tunjuk sikit ya. Cantik je, boleh tunjuk tak dekat skrin? Nampak tak? Wow. Tulip ya. Lukis tulip. Kenapa awak pilih untuk lukis tulip? Awak tak tiba-tiba je ada idea tu dari mana? Jumpa gambar tulip lesu. Oh, terus buat. Awak jenis yang kena tengok gambar, boleh terus lukis ya? Bukan terus lah. Tengoklah macam. Tengok macam mana? Berapa lama selalunya nak siapkan satu lukisan? 1 ke 2 hari. 1 ke 2 hari ya. Okey, tapi selain daripada tulip, apa lagi gambar-gambar lain mungkin boleh kongsikan? Yang mana satu awak buat, akak nak pergi depan ambil? Yang mana? Burung lagi? Apple. Burung, apple. Okey, kita tunjuk 2. Okey, untuk semua penonton, Daya nak tunjuk sikit Kalau tengok burung ni memang cantik sangat-sangat. Nampak ni, kemas dia lukisan dia. Tengok ni. Burung ni apa? Best friend ke, Haifa? Okey, nampak ni lukisan burung Haifa. Cantik kan? Dan saya paling sebenarnya rasa suka sebab dia guna pensel je ya. Okey, ni lagi satu apple. Ni lukisan apple daripada adik Haifa. Cantiknya. Okey, sangat berbakat. Kita nak pergi seterusnya. Adik Adin. Nampak muka Adin ni macam tadi serius. Macam cara dia warna-warna tu. Macam kita tahu apa lukisannya Adin buat ni. Itu apa? Padam ke tu? Tak. Tu nak bagi apa tu? Bayang-bayang. Nak bagi bayang-bayang. Nampak tu. Saya tak pernah tahu melukis Adin nak buat kena bayang-bayang. Tunjuk sikit awak lukis apa dekat skrin. Okey. Adin tunjuk. Apa tu Adin? Cawan. Cawan. Kenapa awak lukis cawan Adin? Ada saja. Saja-saja. Dapat idea rasa nak lukis je. Adin paling suka lukis apa? Lukis anime. Anime. Oh, boleh tunjuk ada hasil anime tak? Yang mana satu? Okey, kita tunjuk pada semua penonton. Adik-adik, ini dia anime yang dihasilkan. Berapa lama nak buat ni? Lama tak? 2 hari? Sekejap je? Sekejap je dia anime. Okey. Hebatlah, hebat. Ni adik yang handsome dekat sini. Luqman lukis apa ni, Luqman? Apple. Luqman sebenarnya suka lukis apa? Macam tadi, kita tahu Adin suka anime. Awak suka lukis apa? Buah-buahan. Buah-buahan? Sebab awak suka makan buah ke? Oh ya. Jujur jawapan, suka makan buah. Okey, kita tunjuk sikit dekat ni dekat TV. Kat skrin. Nampak ni. Ini dia apple. Apple yang dibuat. Selalunya kalau lukis ni, berapa lama ni awak buat ni, Luqman? Dalam seminggu. Seminggu? Lama sebenarnya seminggu tu. Ada lagi awak lukis kat depan ni ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Sebenarnya kalau bercakap tentang lukisan adik-adik ni, semuanya kreatif dalam cara yang tersendiri. Yang lukis ikan ada, bunga ada, anime ada, buah ada. Maksudnya betul lah kanak-kanak ni dia akan buat
ikut apa yang mereka suka ataupun apa yang mereka nampak. Betul tak Hanif? Betul Dayah. Awak tanya saya macam marah betul ni. Kita suruh orang melukis je. Ya. Awak kalau ada mic tu awak tak payah bercakap dengan mic, awak dah ada mic awak Saya dah. tak boleh, saya rasa macam rasa nak pegang mic juga. Okey, nanti kita akan kembali bersama dengan Dayah sampai adik-adik tu melukis. Cikgu, itulah saya nak sahut apa yang adik-adik katakan tadi. Mereka memerlukan masa kan. Okey, sebagai cikgu yang memantau ataupun membimbing mereka ni, macam mana rutinnya? Sebab daya imajinasi mereka mungkin berbeza dengan kita kan. Macam mana tu cikgu? Kita perlu menerima kanak-kanak pada fasa dia. Kita tak boleh melihat anak pada usia 6 tahun sama dengan 10 tahun. 10 tahun dengan 12 tahun berbeza. Malah setiap perkembangan kanak-kanak dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Cara kehidupan yang berbeza. Cara mereka berinteraksi dengan ibu bapa, kawan-kawan dan sekolah yang berbeza. Sebagai guru, kita perlu memastikan anak-anak ini dia ada satu terma yang dipanggil pengurusan seni. Dan diajar di sekolah dan diajar di universiti pun. Menguruskan seni terhadap kanak-kanak. Sebab kalau kita tengok seni kreatif kanak-kanak, dia ada 3 terma. Seni itu terma yang lain. Kanak-kanak itu disiplin yang lain. Dan kreativiti sendiri dia melibatkan emosi, melibatkan psikologi. Jadi dia satu perusahaan seni yang mana sebenarnya seni ini tidak perlu dirancang sangat, tapi dia boleh dilakukan secara fleksibel. Dia sangat mudah untuk dilakukan. Contoh di dapur. Sambil makan, kita boleh memperkenalkan anak-anak melukis di cawan sebagai contoh. Di paper plate sebagai contoh. Betul. Kan. Sebenarnya kita ibu bapa atau guru-guru sendiri yang boleh merangsang anak-anak menerusi aktiviti yang kita fikirkan secara kreatif lah. Saya setujulah sebab ada kawan saya dengan anak 4 ni, dia benarkan untuk anak-anak dia melukis di dinding, menconteng dinding yang maksudnya yang dia boleh padam balik lah. Tidaklah kekal kan. Cikgu Suraya melihat kepada perkembangan pelajar-pelajar ini sebab saya difahamkan ini antara silibus dan juga modul di sekolah seni visual ini kan yang diajarkan bagi membantu perkembangan juga. Macam mana sebenarnya mendidik seorang demi seorang ni? Sebab kalau kita tengok Adam baru 6 tahun, berbezalah kan caranya. Haifa tadi tu saya tengok boleh kalahkan Dayah anytime lukisannya tu. Macam mana tu cikgu? Okey, sebenarnya kanak-kanak ni dia ada fasa dia sendiri. Macam saya cakap tadi, ada fasa 0 hingga 18 tahun, ada 12 tahun sampai ke 16 tahun juga kan. So itu semua berbeza. Contoh ya, kalau umur bila setahun setengah dia dah mula mencapai pegang pensel, barang, dah pegang pensel. Lukisan dia dah pandai dah, kita bagi barang dia dah ambil dekat kita kan. Kita jangan expect lukisan dia sama macam 2-3 tahun. So lukisan dia masa yang tu memang dia akan conteng saja. Maybe dia tak boleh pembuat bulatan. Tapi masa umur 2 hingga 3 tahun lukisan dia dah ada bentuk sikit. So dekat situ didikan dia lain sikit. Masa umur setahun kita bagi dia conteng saja. Umur 2 tahun kita dah bagi dia buat bentuk. Umur 4 tahun 5 tahun kita dah ajar dia satu imej yang tepat. So berbeza setiap fasa. Ya, betul. Cikgu sangat menariklah sebab saya baru tahu juga berkenaan dengan perkembangan semini yang sangat membantu. Ini pastinya boleh membantu ibu bapa yang berada di rumah juga, terutamanya waktu cuti sekolah yang tinggal sikit je ni. Besoklah ni, Isnin dah nak masuk ni. Mungkin boleh mula, belum terlambat lagi. Cikgu terima kasih banyak dari jauh datang bersama kami. Sebab Dayah kabarnya masih tak puas hati ni. Dengan adik-adik ni Dayah. Kenapa tu? Saya tengah kelas. Kenapa awak kacau saya? Memang kadang-kadang kelas kita kena kacau. Luqman ajar saya. Rupanya dia warna-warna ni nampak ada bayang-bayang ni sebenarnya guna tisu. Saya ingatkan guna warna tu kita kena warna semua. Tak dia untuk jadikan bayang Siapa ajar ni? Ayah. Ya ke? Oh, ayah lah. Baguslah ayah ajar macam ni. Jadi, saya banyak lagi nak belajar dengan adik-adik ni. Dan terima kasih kepada semua yang kat rumah dah mula pegang pensilnya, warna je. Jadi bolehlah terus menjadi seorang yang kreatif ya. Okey, jadi semua okey, boleh sambung lagi lukis? Oh, boleh Okey, terima kasih adik-adik. Cakap bye-bye sikit kat kawan-kawan. Bye. Okey, jadi sekarang ni Kak Dayah nak pass dekat Abang Haziq, dia ada melukis dekat luar. Alamak, apa dia? Kita nak dengar adik cakap ni. Apa ni? Bye. Bye je. Lagi? Pesanan apa? Bye je lah. Bye je lah. Okey, bye. Abang Haziq melukis ke tu? Apa cerita? Ada Abang Haziq tu melukis kat luar tau. Kita ada kejap lagi. Mana dia? Dia lukis dekat luar. Betul-betul. Mana dia?
Ya, Assalamualaikum. Masih berada di River of Life, Kuala Lumpur. Dekat area, kalau anda nampak Masjid Jamek Kuala Lumpur tu, dekat sini sekarang ni ada Arts of Malaysia Boulevard Inisiatif ataupun Amboi. Kita boleh nyanyi lagu Amboi, 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 Amboi. Sebab apa? Sebab dekat sini ada banyak pameran lukisan. Kalau kita tengok sekarang ni, kita bersama dengan ni Mail Hitam ni Mail Hitam sini. Jom kita bersama dengan ni, nampak Mail Hitam punya lukisan. Ya, kalau kita tengok ada pelbagai pameran lukisan dan ini tengok. Bandaraya Kuala Lumpur punya lukisan pun ada daripada Mail Hitam. So, ini boleh anda datang ke sini sekarang untuk anda lihat apa lukisan-lukisan yang best yang ada kat sini. Ada pertandingan mewarna, ada lagi anda boleh beli juga sebenarnya lukisan-lukisan yang ada kat sini. Kalau nak beli ni boleh, Abang Mail? Boleh saja. Okeylah, kita tanyalah. Ini kalau saya nak beli, Abang Mail, berapa ringgit ni Abang Mail nak jual? Okey sahaja. RM2,000 sahaja untuk satu hasil seni lukisan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya, satu je yang buat Kuala Lumpur, satu je. Berapa lama lah Abang masa untuk lukis satu ni? 3 hari. 3 hari saja Abang Mail Hitam untuk buat lukisan ni. So kepada anda semua, datang sekarang ke River of Life untuk beli RM2,000 saja. Ni gambar Bandaraya Kuala Lumpur dilukis oleh Mail Hitam. Apa dia bang? Carilah gambar KL kalau ada lah. Kalau ada lain, Abang Mail kata cuba cari ada ke tak ada. Tapi tak apa, jom sekarang ni, jom kita tengok apa lagi ada. Terima kasih Abang Mail Hitam. Sebenarnya kita ada banyak lagi ada kat sini. Guys, t-shirt. Ini orang kata t-shirt painting. Hand painted. Banyak sebenarnya. Tengok. Baju-baju yang sangat-sangat cantik yang kita boleh dapatkan dekat sini. Sebab pameran ni diadakan sampai 18 September 2022. Anda boleh datang ramai-ramai ke River of Life ni sekarang. Sebab sekarang ni saya nak cari penganjur dia untuk saya tahu sebenarnya apa lagi yang ada dekat Amboi ni. Jom kita bersama dengan Encik Syamsul tengah busy nampaknya. Encik Syamsul, penganjur Amboi. Assalamualaikum bang. Ni, ini pun nak beli ni bang. Beli. Lock berapa ribu lock ni? 800 800 lock. Okey, kita lock. Okey, kejap lagi kita lock tu sebab sekarang ni saya kacau Encik Syamsul kejap, boleh bang? Boleh. Sebab sekarang ni kita bersama dengan penganjur Amboi, Encik Syamsul. Yang kita nak tanya sebenarnya, daripada 9 sampai 18 hari bulan ni, apa je lagi yang kita boleh dapatkan dekat sini selain kita boleh datang tengok pameran lukisan yang ada dekat Amboi? Okey, kita ada kita panggil booth ni, kita panggil Rerurai. Nama booth ni lah. Nama booth kita panggil Rerurai. Jadi di samping ada pameran, ada jualan, kita ada aktiviti, ada hari-hari dia pertandingan mewarna kanak-kanak. Kita ada aktiviti melukis di River of Life tu, di pesisir sungai tu. Jadi kita letak easel. Nanti kita tengok ada Datuk Bandar pun akan bersama. Jadi itu setiap hari pengunjung yang datang nak melukis boleh datang melukis bila-bila masa. Kita sediakan pensel, pen semua warna semua. Jadi secara percuma lagi percuma, dan kalau nak himat bantuan pelukis-pelukis kita pun kita ajar. Maknanya boleh datang belajar dekat sini juga tau, dengan pelukis profesional. Ini semua profesional. Kira average harga tu daripada 20-30k punya painting ada ni dekat sini. Ada sini. Okey, tapi kalau kita tengok dekat sini ada macam-macam pameran yang ada, antaranya lukisan, baju. Kalau kita tengok kat sini pun ada juga keychain, cenderhati, merchandise yang kita boleh dapatkan kan. So apa lagi pengunjung boleh expect untuk datang ke River of Life ni selain daripada tengok lukisan, selain daripada nak beli, nak belajar kan? Sebab tadi kata ada pertandingan, itu adakah untuk budak-budak saja ataupun untuk dewasa pun? Okey, yang pertandingan untuk kanak-kanak. Ada 2 hari yang kita pilih. Okey, boleh datang, maknanya kita akan entertain cara teknik ke apa kalau nak belajar kan. Dan kita ada 2 juga pelukis kanak-kanak yang kita kalau nak highlight di hujung sana tu khas untuk ada yang belajar, pelajar, yang mana yang ada pelukis yang menjadi guru. Macam ni lah Cik Syamsul. Jom kita pergi sana. Jom kita tengok dekat sana. Ini yang Cik Syamsul kata ada kanak-kanak pelukis. Jom Cik Syamsul. Wow, dekat sini ada 2 orang saja pelukis kanak-kanak menurut Cik Syamsul. Tengoklah yang mana. Saya nak tengoklah lukisan ni buat oleh kanak-kanak tu. Kanak-kanak yang kita dah convert jadi merchandise. Mana ini dalam peringkat sekolah rendah. Dan kita convert jadi merchandise dan memang lakulah. Ada pasaran dia tersendiri. Nampak tak? Ini adalah lukisan kanak-kanak yang telah pun dijadikan merchandise. Masa lukis tu kita tak rasa lukisan tu boleh jadi merchandise. Tapi bila dah kita jadikan macam ni,
Nampak, lukisan yang jadi merchandise boleh jual mahal. Tak lama lagi saya boleh jual lukisan anak-anak saya yang dekat rumah tu. Okey, jadi Encik Syamsul, mungkin ada pesanan dan juga nak ajak penonton-penonton MSI sekarang ni datang ke Amboi. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak DBKL kerana inisiatif DBKL yang mengangkat martabat seniman, kita kata pelukis-pelukis jalanan ni ke tempat yang lebih sesuai lah. Maknanya kita kata di tengah kota raya, di mana tapak ni selalunya tak dibenarkan untuk berniaga kan. Tapi kata kalau hari ni kita dapat, mungkin esok-esok Amboi ni boleh jadi satu aktiviti tahunan, maknanya setiap tahun. Okey, terlebih tu kita nak beritahu Amboi tu dia stand for Arts of Malaysia Boulevard Initiative. Jadi perkataan Amboi tu. Jadi kita di pihak Persatuan Penggiat-Penggiat Seni Visual, hari ni kita mengangkat seni visual. Okey, jadi kita mengangkat seni visual ni, harap-harap di BKL selepas ni akan bagi lebih ruang lah, dan juga permit kepada kita kan untuk bersama pengunjung. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar Amboi ni dapat diadakan setiap tahun. Jadi aktiviti tahunan untuk kita semua yang mungkin nak belajar melukis ke, nak belajar untuk bersama dengan orang-orang yang profesional. Tadi kata 20,000, 30,000 punya lukisan pun kita boleh jual dekat sini. Tapi tadi tengok 2,000, 3,000 pun ada. Apa kata anda datang sekarang ke River of Life Kuala Lumpur untuk kita bersama-sama tengok pameran-pameran dan lukisan-lukisan lain sangat cantik dekat sini. Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi Haziq akan ada lagi kat sini. Ada banyak lagi benda yang Haziq nak share dengan anda. Terus kekal bersama MSI, okey? Encik Syamsul, mana tadi kanak-kanak tu?
Nasir. Hai. Sorry ya kena menanti kami kat sana. Apa? Okey ke? Sakit tekak sikit. Oh, sakit pagi ya. Tapi orang kata bila sakit tekak pun suara sedap, serak-serak dia macam lebih rock. Macam mana tu? So suara macam lagi rock. Macam Ratu Rock kita lah. Okey, bicara menanti ya. Macam mana penceritaan sebenar lagu ni? Kalau mengikut tajuk dia tu bicara menanti. Tapi kalau jalan cerita dia berbicara tentang penantian. Okey, so kiranya pasal satu kisah yang dia menanti kekasih dia untuk pulang macam mana tu? Dia lebih kurang. Tapi kalau nak diikutkan, dia macam... Dari relationship tu kita tak tahu apa patut keputusan kita. Okay. So patukah move on ataupun menanti. Begitulah. Kenapa awak pandang saya ni? Tapi ikut pada pendengar juga. So lain pendengar, lain dia punya pendapat. Interpretasi dia lain lah, ikut pengalaman masing-masing kan. Tak ada, saya pandang Hanif tadi. Sebenarnya Hanif tadi sebab kita tengah nak bincangkan. Macam okey ke? Jadi kisah dia macam mana? Dia menanti ke? Dia frust ke? Dia apa? Jadi dia nak bicara sangat ke macam mana? Dia buntu lah, lebih kurang macam buntu. Ya. Okey, penerimaan sebab meletup lagu ni. Alhamdulillah. Macam mana awak sendiri melihat kepada penerimaan orang dengan karya ini? Bagi Tika, karya ni bagus untuk Tika sebab kalau kita tengok genre ni, genre pop rock, tapi music arrangement dia diproduce oleh Abang Totoy yang mana lain daripada music arrangement lain daripada yang kita dengar sebelum ni. Sebab Tika ada kelainan sikit lagu ni membuatkan Tika bangga bila dapat kepercayaan untuk bawa lagu ni. Ya betul, dan sebenarnya kalau kita tahu kan ini adalah lagu ni bunyi untuk Melu Untuk Firdaus, di mana memang Melu Untuk Firdaus adalah sedrama yang memang tular, bukan di Malaysia saja, di Indonesia, Singapura, Brunei dan semua. Kenangan dia kan. Jadi dengan lagu ni sekalipun menambahkan lagi perisa untuk drama dia itu. Macam orang kata membantu sama membantu. Sebab untuk drama tu dia ada kekuatan dia. Lagu ni pun ada kekuatan sendiri. Nampak tak? Betul. Tika pun ada kekuatan Tika sendirilah kan. Pagi-pagi ni begitu perginya suaranya. Okey. Tika dah lama. Belakang tadi. Takut nak buat suara. Tika dah lama dalam industri kan. Dah bermula dari 2015. Kalau nak kata lama tu tak, sebab kita bagi Tika baru sign kontrak dengan Hypebeat Media. Okey. So baru 3 tahun. So dalam umur Tika 19 macam tu. Oh, dia tu 19 tahun bagi dah Tika ada lama tu taklah. Tika masih lagi 19 tahun baru dalam 22. bidang ni. Kan 22 lah. 22 tahun. Dan kami fahamkan macam daripada Tika 15 tahun adalah jadi macam model untuk iklan dan sebagainya. Ya. Ada macam lakonan pula macam mana? Ada cuba. Kalau nak diikutkan awal-awal dulu masa umur 15 tu memang terjerumus dalam lakonan lah dulu. Terjerumus terjerumus. Lepas tu baru kita ke bidang nyanyian. Okey, mana yang datang dulu ni? Nyanyian ke keutamaan awak tu macam mana? Kalau keutamaan tu memang dari dulu memang nak jadi seorang penyanyi. Tapi kita tahu bukan mudah benda tu. So struggle sikit tak apa. Tengok awak di mana sekarang dan lagu awak diterima kan? Alhamdulillah. Dan kalau ikut selepas ada perancangan tak untuk lagu lain, mungkinkah genre yang sama ataupun mungkin ada. Boleh kongsikan apa tu? Untuk kita punya Tika punya perkembangan yang terbaru, baru saja record OST filem yang tak lama lagi akan release, tapi kita tak boleh bagi tahu. Tak bagi tahu. Hint sikit dia aksi ke apa ke? So cerita ni dia macam motu, apa kata horror. Seram. Bukan tu saja, kita pun ada juga bulan 10 kita akan start recording untuk single terbaru Tika. Wah, nampak tak? Berderu-deru masuk ni. Itu bulan 10, yang tu OST tu sebelum bulan 10. Tapi genre yang samalah. Sebab bagi Tika dan juga pihak Hypebeat, 2 single pertama yang Tika dapat tu adalah percubaan untuk mencari genre yang sesuai untuk Tika. Dan inilah yang terbaik. Alhamdulillah, yang ini kita dah dapat genre yang sesuai dan kita move terus fokus dengan genre ni. Ya, dan untuk mencari identiti tu bukan senang dapat dari mana ramai kan. Betul. Apa pendapat awak macam sekarang kan, kalau kita nak tular mesti di TikTok ada trending dan sebagainya. Tika sendiri macam mana? Macam mana tu? Nak tular tak tahulah, benda tu kita tak sangka tahu viral. Kan. Dia tak boleh plan lah. Tak boleh plan benda tu. Maksudnya awak percaya pada karya awak supaya didengarkan, dan kalau tular kita kena percaya dengan barang kita. Betul. Okey, dah banyak perancangan tadi. Tika dah kongsikan juga. Okey. Apa reference awak dalam menyanyi? Sebab saya kalau tak boleh lari lah bila borak dengan awak ni, awak serak-serak basah macam ni ke arah Ratu Rock sebegitu. Memang begitu ke direction yang awak nak pergi?
Memang tak tahulah sebab dari kecil memang minat dengan genre pop rock ataupun rock heavy metal, heavy rock lah orang kata. Sebab dari kecil dah dibesarkan dengan lagu-lagu luar negara macam Rosette, Bengal. Mesti sedap kau yang Rosette ni. Boleh jadi sikit tak? Sikit. Satu. Lupa ni lirik. Tak apa. Apa-apa yang awak lagu rock yang awak suka lah. Sikit pun tak apa. Luar ke dalam? Luar boleh, dalam boleh. Mana-mana je. Bila macam ni tak ingat. Listen to your heart boleh? Yes, mana-mana je. Saya pula yang nyanyi. Saya pula yang bagi lagu. Tadi producer dah nyanyi, awak pula. Okey, awak pula. Okey, kita try sikit. Okey. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There is nothing else you can do. Saya masuk. Okey. Kalau saya tu tak apalah. Next lah. Maaflah, saya terbawa-bawa. Mantap. All the best, Ika. Terima kasih. Kita saya ucapkan all the best untuk awak untuk lagu-lagu yang akan datang. Betul. Nanti dah launch tu datang balik kat sini ya. Boleh. Ya. Masa tu dah tak surprise dah lah. Okey, Dayan, kita ada satu nak kongsikan berkenaan terpaling juara ni. Ya, betul. Terpaling juara kalau anda memang mengikuti tular juga setiap minggu. Jadi jangan lupa untuk terpaling juara minggu ni. Okey guys, so far dah 4 minggu korang tengok tim kapten mana yang korang rasa akan menang. Adakah tim kapten Hale ke, Hakim atau Naim. Jadi teruskan beramal dan sambil-sambil tu singgah ke extra.com.my terpaling juara untuk lebih info. Terpaling juara ingat ya tau, setiap Ahad 9 malam di TV3. Dan memang kalau cerita saya tular tadi Tika, ini inilah memang dia. Tular terpaling juara ni. Jadi UF out. Betul kan. Jadi betul. Okey, jadi jangan lupa saksikan terpaling juara. Okey? Hari Ahad tau. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ni ada lagi perkongsian bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Okay, I think Ryan, you can focus on yeah. Ryan, it's not like that. Come. See, nampak? Macam ni cara dia. No, bukan. No. Inilah yang Cik Syam cakap tadi. Adik kita yang pandai melukis rupanya dah turun ke bawah dekat River of Life ni. Sebab dekat sini adalah satu kawasan di mana ramai pelukis-pelukis yang yang profesional datang sini untuk spend time melukis. Dan menggunakan pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai latar lukisan mereka. One of it adalah Ryan lukis apa? Ni I've been working on for quite a while now. It's Lego. Lego Yeah. Kenapa Ryan lukis Lego? Sebab it's my favorite. It was my favorite toy lah. I like to play with it. Wow. But kenapa Ryan datang ke River of Life Kuala Lumpur ni, duduk dekat kawasan yang ada banyak bangunan? Kenapa? Untuk melukis. Adakah sebab lagi kreatif? Ada. Ya. Sebab ada banyak bangunan boleh melukis. Lepas tu pun ada relax lah sikit nak lukis kat sini. Yes, that's the answer. Relax. So sekarang guys, apa kata kita pergi ke sana untuk tengok apa lagi lukisan ada. Thank you Ryan. Alright, jom. Mari kita tengok adik-adik kita ramai sebenarnya yang gunakan River of Life ni untuk melukis kat sini. Tengok adik-adik semua hebat. Mak bapak pun ada. Teman anak-anak dekat sini. Ni kembar tau. Kembar. Minat yang sama. Say hi. Hai adik. Hai, nampak kembar. Cantik lukisan diorang. Rasanya saya dengan diorang lukis, diorang lagi cantik lukis daripada saya. Ni kakak kepada kembar tadi. Saya dah tanya semua dah. Okey, jom. Sebenarnya tengok guys. Kita tengok kawasan ni penuh dengan pelukis-pelukis. Inilah yang kita kata kita martabatkan, kita naikkan industri seni, industri kreatif tanah air kita. Kita gunakan kawasan yang ada di Bandaraya Kuala Lumpur untuk kita terjemahkan apa yang ada dalam fikiran kita ni. Dan tadi saya ada tengok ada seorang abang ni, dia lukis Menara KL. Jom. Menara KL, satu bangunan saja dia lukis. Mana Abang Zamri tadi tu Abang Zamri kat depan tu. Hai, awak lukis apa? Belum siap. Oh, belum siap. Kita tengok. Belum siap. Kosong lagi.
Okey, jom kita bersama dengan Neha, Abang Zamri Zakaria yang meluangkan masa hujung minggu untuk berada di sini. Dan saya nak tanya abang sebenarnya, adakah abang memang luangkan masa setiap minggu ataupun sekali-sekala je sebenarnya datang ke sini untuk melukis? Sekali-sekala. Oh, sekali-sekala. Sebab mungkin nak cerita sebab apa? Adakah sebab nak release tension ataupun nak lupakan soal kerja datang ke sini? Okey. Sebenarnya saya seorang arkitek by profession. So saya ada firm sendiri dan saya busy sebenarnya dengan kerja saya. So ini adalah masa untuk saya meluangkan mencurahkan ilham saya ke ataupun mencari ketenangan dengan bakat yang ialah insya-Allah saya ada sikit, ya, taklah bagaimana. Untuk saya satu lagi support program-program yang dianjurkan oleh DBKL dan kawan-kawan sebagainya. So itulah dia untuk kita mencari ilham, tenangkan fikiran. Kita pusing. Kita tengok sebenarnya ilham Abang Zamri. Ini adalah itu. Nampak tak? Seorang arkitek yang memang Isnin sampai Jumaat kerjanya melukis bangunan, hujung minggu pun datang lukis bangunan. Ini lebih kepada sketches. Sekarang ni sketches dan juga nak cari idea lah sebenarnya. Instead of melukis tu, ada banyak idea yang kita boleh apply kepada kita punya projek sendiri lah, macam tu. Untuk yalah, seorang arkitek memang kena kreatif untuk cari idea macam mana nak melukis bangunan sendiri pula. So daripada sini mungkin Abang Zamri akan dapat satu idea lain untuk lukis bangunan lain pula. Ya, betul. Jadi Abang Zamri, rasanya adakah bila dah selalu duduk kat sini, mana tempat lagi lain yang mungkin Abang Zamri nak curahkan lagi idea? Mungkin boleh suggest dekat penonton-penonton MSI, mana tempat yang selalu Abang Zamri pergi untuk dapatkan idea-idea yang best? Sebenarnya saya kebetulan baru balik daripada Sabah dan Sarawak. Saya pergi ke Sarawak di Gunung Santubong dan Sabah di kaki Gunung Kinabalu lah. Jadi saya rasa itu adalah satu tempat yang paling nikmat untuk saya melukis sebenarnya. Tapi kebetulan saya kerja, so saya just tengok dan insya-Allah kalau ada rezeki saya akan ke sana untuk melukis pula. Tetap pergi melukis sampai ke Sabah aja lagi Abang Zamri. Terima kasih banyak-banyak Abang Zamri sebab sudi bersama kita di MSI. Terima kasih sama-sama. Okey, Abang Zamri nak sambung lukis Menara KL. Sekarang ni kita nampak, kita nak bersama dengan ini dia, Datuk Bandar Kuala Lumpur pun ada lah. Yang bahagia Datuk Seri Mahadi bin Cik Ngah. Assalamualaikum Datuk. Lukis apa tu hari ni, Tok? Ni kita tengok, saya sedang melukis Masjid Jamek yang ada di depan saya. Ya? Masjid Jamek tu, yang ada di depan tu. Wow. Saya sedang melukis tu. Ni daripada pukul berapa sebenarnya Datuk Seri lukis ni? Saya tambah je dek, baru nak start ni. Tapi dah lama dia orang buat ni, dia punya asas ni. Okey, so Datuk Seri datang untuk colour lah sebenarnya ni. Saya mewarnakan saja ni. Dia punya lukisan ini, saya masukkan dia punya warna-warna dan juga warna ni sebenarnya nak tunjukkan nampak dia lebih timbul lah, menyelah lah dia punya lukisan itu. Jadi saya letak dalam macam ada tebal sikit, ada yang kurang tebal supaya nampak something. Bukan mudah sebenarnya untuk kita colour, nak dapatkan skim colour yang sama dengan original. Masa sama idea dulu, more or less mesti tak lari daripada the original lah. Jadi kita tengok kat sini ni, kawasan ni kat sana tu. Ada warna putih. Putih kan? Jadi warna putih tu macam mana kita nak terjemahkan warna putih dalam? Saya takkan warna menjadi selain daripada putih lah. Leave it like that dulu. Saya colour yang dekat yang warna batu-bata ni tu. Okey, Datuk Seri, kalau saya lihat sebenarnya ramai sebenarnya dekat River of Life ni yang datang untuk melukis kat sini. Pelukis amatur, pelukis profesional yang baru nak belajar melukis, yang nak belajar lukis semua kat sini. So mungkin Datuk boleh bagi tahu kan kepada semua penonton-penonton sini semua yang anda boleh datang ke River of Life ni untuk datang beramai-ramai ke Amboi ni untuk melukis. Bukan setakat datang yang dah pandai melukis, yang tak pandai lagi pun boleh datang. Ya, ini merupakan satu inisiatif yang kita laksanakan. Sudah tentu kita punya program ni kita panggil dia Amboi, Arts of Malaysia Boulevard. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Kuala Lumpur sekarang ni pasal bandar untuk semua, kita menangani semua golongan, semua pihak. Dan juga
dengan adanya program ini, inisiatif ini, kita dapat lihat bahawa kita nak bawa lebih ramai lagi, lebih banyak lagi konten-konten baru di Kuala Lumpur, di Bandaraya Kuala Lumpur. Dan konten yang kita lihat hari ini ialah konten yang berkaitan dengan seni dan budaya, iaitu satu cabang seni dan budaya khusus kepada seni lukis. Jadi kalau kita tengok ramai tadi itu, merupakan ini satu macam seolah-olahnya kita wujudkan satu perkampungan seni. Jadi kampungan seni ini khusus untuk karyawan-karyawan yang bercimpung dalam seni lukis. Ataupun yang baru nak belajar pun boleh. Kan? Boleh datang. Satu kampung kita buka kepada semua. Kanak-kanak pun boleh, orang dewasa pun boleh, orang baru pun boleh, orang yang tak biasa, orang lama pun boleh. Untuk sama-sama melawat kampung ini dan sama-sama berkecimpung dan juga terlibat sama. Betul. Datang untuk terlibat sama melukis seperti yang Datuk Seri katakan tadi. Terima kasih yang bagi Datuk Seri Mahdi sebab sudi bersama dengan kita hari ini dan akan terus sambung lukis lagi. Tok. Okey, saya nak kacau boleh ke? Boleh. Sambil saya kacau Datuk ni, kita nak kembali bersama Dayah dan Hanif. Terima kasih Datuk Seri sebab sudi bersama kita. Kita jumpa lagi. Datang di River of Life sekarang. Okey, Tok, mari sini. Welcome. Wah, cantik betul lah. Saya tengok tu saya rasa macam mana ada orang yang punya bakat luar biasa. Dia tengok, tangan bergerak, terus lukis. Kalau saya lukis, Hanif, saya rasa... Ni lukis lah ni. Pegang pun nampak salah kekok dia. Kan, Hanif? Tapi itulah, saya rasa aktiviti yang sangat menarik. Di mana saya dengan Hanif sama-sama pun macam, ada je aktiviti melukis. Betul. Dan itu berlaku di ibu kota Kuala Lumpur. Tapi sekarang, Dayah, kita nak kongsikan berkenaan apa berlaku di Darjah Akbar. Saya mulakan terlebih dahulu di harian Metro. Ini antara yang menjadi kebimbangan di muka hadapan ini berkenaan dengan tragedi dengan banjir berterusan yang mengancam keselamatan penduduk kampung Iboi serta beberapa desa lain di Mukim Kupang di Baling. Dan kita tahu setiap hari ataupun setiap minggu juga yang menjadi perhatian adalah berkenaan dengan tragedi banjir di sana. Jadi pertanyaannya, sama ada nyawa selamat ataupun tidak di kampung Iboi yang banjir 3 kali dalam tempoh 2 bulan ini. Oh, baik. Okey. Dan saya pula ingin membaca keratan daripada Cosmo di sini, iaitu berkorban demi anak. Ini adalah seorang ibu di mana ibu derma buah pinggang sendiri kerana tak sanggup lihat darah daging makin menderita. Dan Puan Rohana ni katanya menunjukkan gambar arwah anaknya yang hanya sempat menggunakan buah pinggangnya selama 7 tahun sebelum remaja itu meninggal dunia. Di sini pokok pakan nak bagi tahu pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu memang cinta tanpa syarat. Betul lah kan, syurga kita semua kan. Okey, malam ini adalah malam perlawanan akhir PLFA 2022. Milik Terengganu ataupun pasukan Johor Darul Takzim di Stadium Nasional Bukit Jalil. Siaran langsung di TV9. Okay? Jadi awak macam mana? Awak rasa siapa yang bakal Saya kena semula jadi sebab saya bertugas. Saya tak boleh nak pilih-pilih. Kena neutral. Okay, saya bertugas. Hari itu tajuk MU atau asal dia laju je. MU, tu boleh lah. Ini kena berlaku adil lah. Ini kena berlaku adil sebab ini Liga Tempatan kita sokong. Okay, Dayah pun kena sokong. Malam ini jangan lupa saksikan di TV9 dan terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini pada hari ini, Dayah. Dan esok masih bersama dengan Dayah juga, tapi Hanif tak ada, kita bersama dengan Afad. Tapi esok menarik sebab kita nak bercerita tentang mengenang Allahyarham Seri Haji Arsyad. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu.